KPM. Hello, Assalamualaikum Aiman. Waalaikumsalam. Ni Ustazah Rohani ke ni? Ya, ni Ustazah Rohani. Aiman apa khabar? Lama Baik, kita tak Ustazah. bertanya khabar ya. Betul Ustazah, rindu sangat dengan Ustazah. Ya, Ustazah pun rindu. Lama kita tak jumpa ya. Betul Ustazah, tapi sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin Ustazah. Ya, Ustazah pun sama. Maaf saya batin ya Aiman. Nanti ada rezeki Ustazah, nak jemput Ustazah datang ke rumah lepas PKP nantilah. InsyaAllah. Lepas PKP kita boleh jumpa ya. InsyaAllah. Boleh kita akan Ustazah? jumpa. Okey InsyaAllah. Ustazah, nanti ada rezeki kita jumpa lagi. Ya, ada rezeki kita jumpa ya Aiman. Okey, baik Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian dalam Teroka. Hari ini kita nak teroka berkaitan dengan subjek pendidikan Islam iaitu bijak berkomunikasi. Tadi kita ada buat lakonan sikit kan? Saya call Ustazah dan Ustazah pun menjawab panggilan tersebut dan bagaimana cara untuk kita beradab dalam komunikasi. Alright. Dan kita bawa bersama anda Ustazah Rohani. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, khabar baik. Ustazah tadi rasanya baru lepas call. Lah, baru call tadi. Dah Jumpa jumpa. pula di sini, Alhamdulillah rezeki dipertemukan Okey Ustazah. Alhamdulillah rezeki kita lama dapat tak jumpa Ustazah kan? Kan lama. Biasa kalau hari raya murid-murid Bila ramai raya. tak datang ke rumah Ustazah? Biasanya ramai. Aha. Raya pertama sampai raya ketiga tu masih ramai tetamu dan murid-murid datang. Tapi raya sekarang ni tak kali boleh, Ustazah, tak boleh. Kita kena ikut SOP kan Aiman? Okey Ustazah. Tadi bahaya. bila dapat panggilan daripada Ustazah tadi, saya terus jadi Ustazah yang call ni. Jadi maknanya saya tak boleh cakap kau aku ataupun hoi hoi. Tak boleh Ustazah Tak boleh. Kita kena beradab bila kita bercakap dengan guru kita. Baik Ustazah. Hari ini topik kita apa dia Ustazah? Topik kita hari ini bijak berkomunikasi. Baik Ustazah. Jadi sebelum kita nak mulakan kelas kita Ustazah, saya nak ajak kawan-kawan kita ni bersama-sama dengan kita sebab mereka pun orang kata tak dapat beraya di rumah, dapat beraya di Didik TV pun jadilah. Jom kita ajak mereka bersama-sama dengan kita. Mana murid-murid kita ni? Ada ke tidak tu? Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nampak cantik berbaju raya Ustazah. Okey, baik Ustazah. Apa kata? Sebab mereka dah lawa-lawa, dah cantik-cantik dengan lipstiknya Ustazah, dengan make up je kan. Dapat comel je semua. Kita nak berkenalan dengan mereka Tapi terlebih Kak dahulu Aiman, Ustazah. kita nampak muka murid-murid kita. Murid-murid tak nampak muka kita kan? Iyalah Sebab Ustazah. baru Nak buat kat macam mana TV. Ustazah? Kat Kita Didik terpaksa memakai pelitup muka sepanjang siaran kita ni Ustazah. Sebab Sepanjang apa? siaran. Kita nak memutuskan rantaian COVID-19. Baik Ustazah, apa kata kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu Ustazah? Silakan. Terima kasih, Aiman. Okey, dan saya juga mengenakan cecair pembasmi kuman. Okey, kita nak pesan murid-murid kita dekat rumah sana, kekal duduk di rumah, stay safe, stay at home. Kita akan berjaya. Jangan keluar rumah, main je dekat rumah tu kan. Belajar dekat rumah dan tolong mak ayah dekat rumah sana kan. Kalau nak bercakap, pastikan mengekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik Ustazah, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid kita yang comel-comel, yang handsome pada hari ini. Okey, yang jom. pertama Ustazah, kita nak berkenalan dengan Ilham. Ada ke Ilham? Ada Ada. Ilham Denisha. Silakan. Assalamualaikum. Saya Ilham Denisha binti Muhammad Nirwan dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 2 Bandar Kirarah, Puchong, Selangor. Okey, terima kasih. Ni nak panggil Ilham ke panggil Danisha ni? Ilham je. Ilham. Terima kasih Ilham. Seterusnya, kita bersama dengan Muhammad Rayyan. Mana Muhammad Rayyan ni? Sedap nama dia. Silakan Rayyan. Assalamualaikum Ustazah Rohani dan Abang Aiman. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Musaku bin Muhammad Shah. Saya dari Sekolah Rendah Agama Integrasi Bandar Baru Bangi, Selangor. Okey, terima kasih Rayyan. Kita nak bersama dengan Akila. Silakan Akila.
Assalamualaikum Ustazah Rohani dan Abang Aiman. Waalaikumsalam. Saya Nurakila Zika binti Julaili dari SKK Ranca-Ranca, wilayah Persekutuan Labuan. Ui, jauh tu. jauhnya Ustazah. Jauh. Lagi Labuan. Murid Wah. kita satu Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak berkenalan pula dengan Naufal. Silakan Naufal. Assalamualaikum Ustazah Rohani dan Abang Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafas Zuhaili bin Safi'i dari SK Sejangkang Kuala Langat, Selangor. Dan kita nak berkenalan pula dengan Haifa Adni. Tafadhali. Assalamualaikum Ustazah Rohani dan Abang Aiman. Waalaikumsalam. Saya Haifa Adni binti Nasaruddin dari SK Zerantet Jaya, Zerantet Pahang. Wah, daripada Pahang pula. Pahang pun ada. Tapi Murid hari kita. ni tudung dia paling cantik Ustazah. Untuk raya ni. Cantik tudung dia Cantik. kan. Okey, dan kita nak berkenalan pula dengan Amna Nur Maghfirah. Silakan. Assalamualaikum Ustazah Rohani dan Abang Aiman. Nama saya Amna Nur Maghfirah binti Amiruddin dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prinsen 18-2 Putrajaya. Ni anak murid Ustazah ni? Ni murid Ustazah. Ya Wakil Allah, dari sekolah Ustazah. patutlah lawa bukan main lagi. Ni make up cantik. berapa jam ni? Comel adik-adik kita ni kan. Baik Ustazah, apa kata sebelum kita mulakan kelas kita, kita nak menjemput keberkatan Ustazah. Ya, Daripada Allah betul. Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca doa terlebih dahulu. Tapi Ustazah, siapa yang nak mengetuai bacaan doa kita Ustazah? Okey, untuk memberkati lagi sesi pembelajaran kita pada pagi ini, Ustazah nak jemput adik Naufal. Okey. Boleh adik Naufal baca doa untuk kelas kita pagi ni. Okey, silakan Naufal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami hazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada hari ini. Macam kalau kita tengok dekat skrin kan Ustaz Ya. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Baik Ustazah, tadi kita berlakon Ustazah Ya. pada awal pertemuan kita tadi, tapi mungkin Ustazah boleh ajar saya sikit tak Ustazah? Ya, boleh, Bagaimanakah adab-adab kalau kita nak sembang dengan orang, especially orang yang lebih tua dan lebih kita hormati. Tapi kita berehat seketika Ustazah. Ya, boleh. Kembali selepas ini, murid-murid jangan ke mana-mana. Teroka Didik TV KPM. Sekejap lagi boleh tolong Umi kemaskan kain-kain ini ke dalam almari. Boleh Umi, insya-Allah. Terima kasih. Tahukah anda, komunikasi yang sihat dapat menjamin kesejahteraan emosi, mental dan fizikal. Wahai Adinda, akan kuberikan mahligai cinta kepadamu. Wah. Ustazah, itu kalau macam tu adab berkomunikasi ke macam mana Ustazah? Itu lembut tu dah adab. Lemah lembut tu dah adab. Tapi Tak dia sesuai pula. Tak sesuai pula Aduh. dengan ustazah. Kalau dengan kekasih ibu kita ke kan? Itu boleh sesuai lah. lah. Okey Ustazah. Tapi Kena Ustazah, sesuaikan dengan keadaan Kena tempat sesuai. orang kan? Okey. Lembut tu dah ada dah. Lembut tu dah ada dah. Sopan dah ada dah. Okey, baik Ustazah. Biasanya Ustazah, kalau kita berkomunikasi ni, biasanya dekat mana yang kita selalu berkomunikasi ni Ustazah? Kita akan gunakan komunikasi ni. Biasanya di mana Ustazah? Boleh Ustazah ceritakan? Ya Aiman, kita setiap masa kita berkomunikasi. Kita sebab kita dilahirkan kita boleh bercakap kan, boleh berkomunikasi sebab berkomunikasi ni kita ada dua kategori berkomunikasi macam Ustazah dengan Aiman tadi secara langsung. Ada yang kita menggunakan masa awal-awal tadi, ada kita menggunakan alat iaitu telefon. Media sosial, berkomunikasi dalam media sosial. Dan juga kita secara langsung.
Seperti mana video yang anak-anak dengan ibu tadi melipat kain semua tadi kan? Ya. Okey, dan kita juga berkomunikasi macam sekarang di dalam kelas pun berkomunikasi dengan guru seperti mana yang macam Ustazah. gambar ni, Ustazah, Yang macam mana Ustazah tunjukkan di dalam slide ni. Okey. Okey, kemudian kita ada berkomunikasi dalam perbincangan kan? Dalam perpustakaan dengan kawan, situasi macam mana cara kita berkomunikasi di perpustakaan, dan juga Dan di perpustakaan ni tak bolehlah kita cakap kuat-kuat, tak boleh cakap kuat-kuat. Tapi itu nanti kita ada slot untuk anak-anak kita. Okey, cantik. InsyaAllah kita akan tanya macam mana cara komunikasi di tempat-tempat tersebut. Tempat-tempat yang kita yang Ustazah tunjukkan tadi. Okey, seterusnya bersama dengan keluarga, di dalam rumah, macam mana cara kita berkomunikasi dengan kawan, dengan ibu bapa kan, dengan abang kakak, dengan guru, dengan jiran. Betul. Semua kena ada adab-adabnya. Oh, okey, baik Ustazah. Maknanya dekat mana sekalipun, tak kiralah dekat kelas ke, dengan family ke, dengan adik-beradik kita, dengan kawan-kawan kita ke, semua kita kena bijak berkomunikasi. Tapi Ustazah, saya tak berapa faham lah Ustazah. Apa dia sebenarnya bijak berkomunikasi itu Ustazah? Ustazah boleh ceritakan? Bijak semua dah tahu kan, bijak. Bijak pandai kan. Komunikasi bercakap. Okey, baiklah. Okey. Jom Aiman dan anak-anak semua kita lihat apa itu maksud pengertian bijak berkomunikasi. Okey. Bijak berkomunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Macam Ustazah terangkan tadi, secara langsung Ustazah berkomunikasi, bercakap di berhadapan dengan Abang Aiman. Betul. Secara perantaraan menggunakan alat macam media sosial, Instagram, email, Facebook kan, WhatsApp yang macam mana Ustazah tunjukkan untuk rekakan untuk anak-anak. Itu perantaraan itu menggunakan alat. Secara tidak langsung. Okey, boleh faham ya anak-anak? Itu maksud bijak berkomunikasi. Maksud bijak berkomunikasi. Perbuatan mengadakan, okey, kita ulang lagi sekali supaya kita lebih faham. Perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan alat yang tadi. Sebab kita manusia yang bersifat lemah. Kalau Allah tidak menggunakan alat kan. Komunikasi dengan Allah kan. Cuma Ustazah, yang kita nak tanya sekarang ni, apakah ada dalam Islam ni Ustazah menyeru kita untuk beradab dalam komunikasi Ustazah? Ya, betul. Okey, seperti mana dalil yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Okey, maksudnya jom kita lihat anak-anak. Okey, sebelum tu anak-anak boleh merujuk di dalam buku teks pendidikan Islam tahun 5 muka surat 174. Yang tajuk yang kita belajar hari ini iaitu tajuk bijak komunikasi. Okey, maksud hadis tadi, Muslim itu ialah memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Riwayat Al-Bukhari. Boleh faham? Ini saranan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita kena ikut Ustazah. Kita kena ikut. Baik Ustazah. Kita nak tanya murid-murid kita nak murid-murid kita teroka tentang subjek kita pada hari ini. Kita bincangkan tentang bijak berkomunikasi. Okey murid-murid. Kita nak tanya Ustazah dah bacakan dalil, Ustazah dah bacakan maksud dia. Kita nak tanya murid-murid pula Ustazah, apakah hukumnya kita beradab dalam berkomunikasi? Mungkin murid-murid boleh tunjukkan jawapan. Ada tak jawapan? Ataupun siapa yang nak berikan jawapan boleh angkat tangan. Silakan murid-murid. Siapa nak berikan jawapan? Apakah hukum dia siapa sebelum? Siapa jawab ada markah lebih. Markah lebih. Dapat duit raya. Sekarang kita ada markah PBD dalam kelas. Dapat markah lebih. Dapat Silakan. markah TP 6. Silakan Ilham. Silakan. Wajib. Okey, wajib. Ada tak kawan-kawan kita nak cuba juga? Silakan Haifa. Haifa ada ni. Silakan. Hukumnya harus dengan syarat.
Harus dengan syarat. Okey, baik. Kita nak cek jawapan mereka ni Ustazah. Jadi Ustazah boleh ceritakan sikit tak Ustazah? Apakah hukum kita bijak berkomunikasi ni Ustazah? Ya, okey. Jom anak-anak kita lihat. Ya. Apakah hukumnya? Hukumnya ialah harus dengan syarat. Betul okey. Jawapan Haifah tadi Baik. Aiman. Okey, dengan syarat apa anak-anak? Apa syaratnya? Syaratnya ialah mesti menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain lagi. Yang perkara yang tidak baik ni. Sebab kita apabila kita lihat dalam komunikasi kita ni, kita berdoa agar kita tidak terjebak dalam komunikasi yang tidak baik ni Aiman. Betul. Tetapi ada yang kita lihat di luar sana lah ada yang berkomunikasi macam mencela, berbohong, mengumpat ni banyak yang kita nampak ataupun kita jumpa di dalam mesej-mesej WhatsApp. Oi, takut kita susah kan. Jadi kita kena berhati-hati sekiranya kita menyampaikan sesuatu info, mestilah info yang baik-baik untuk manfaat kepada orang yang membacanya. Maknanya Ustazah tak kira dengan siapa pun kita bercakap, dengan Ustazah, dengan ibu, ayah, adik-beradik sebagainya, kita kena adab berkomunikasi. Betul Ustazah? Kena ada adab yang baik. Tapi masalahnya Ustazah, kita tak berapa faham lah Ustazah. Apa di antara adab-adab yang perlu kita jaga ketika berkomunikasi ni Ustazah? Silakan Ustazah. Jom kita lihat apakah adab-adab yang perlu sekiranya sebelum ini kita masih tidak jelas. Walaupun kita perkara itu kita sudah membuat, kita sudah praktik dan amalkan di dalam kehidupan kita seharian. Tetapi kita tidak faham adakah itu adab yang baik. Okey, jom tapi kita sebelum lihat. Ustazah terang Ustazah, apa kata kita minta murid-murid kita teroka terlebih dahulu. Okey. Jom sama-sama dengan Ustazah. Okey, siapa nak mulakan? Silakan. Apakah di antara adab berkomunikasi? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Silakan. Naufal nak cuba? Okey. Apakah di antara adab berkomunikasi? Silakan. Memulakan berkomunikasi dengan salam. First kali kena bagi salam. Kena bagi salam. Macam Ustazah bagi salam dekat Aiman tadi. Betul Ustazah? Assalamualaikum Aiman. Tak boleh panggil hoi. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kita diajar di dalam Islam. Ikut sunnah Nabi kita kena bagi salam. Kena bagi salam. Mengucapkan keselamatan dan kesejahteraan kepada si apa ni? Yang kawan kita lah. Kawan kita tu. Kita nak tanya Amna pula Ustazah. Okey, Amna. Amna boleh cerita tak Ustazah? Amna, kalau berkomunikasi ni apa lagi adab yang perlu kita jaga? Kalau cakap dengan mak kita kena cakap macam mana? Boleh cakap, Mak. Cakap dengan lemah lembut. Lemah lembut. Okey. Bagus, betul. Macam Amna kan? Okey, baik. Kita nak tanya seorang lagi boleh Ustazah? Boleh. Kita nak tanya Rayyan. Okey, Rayyan. Silakan Rayyan. Memanggil dengan gelaran yang baik. Gelaran yang baik. Gelaran baik, Kalau kita panggil betul. kawan kita, si gemuk. Boleh ke Ustazah? Tak boleh. tak boleh. Tak baik. Berdosa kan. Tak baik kan? Tidak boleh menggelar dengan panggilan yang tidak elok. Okey, baik Ustazah. Kita boleh bagi markah tak dekat murid-murid boleh. kita ni? Semua Ustazah bagi TP, PBD, TP6. Sebab PDPR Aiman, dia ada PBD je markahnya. Sebab kita tak boleh nak buat soalan, tak boleh nak periksa. Betul. Kan. Maknanya murid-murid kena berebut-rebut lah ni jawab soalan. Kena berebut-rebut menjawab Okey, soalan. baik Kena Ustazah. aktif. Mungkin Ustazah boleh tambah sikit lagi Ustazah berkaitan dengan adab-adab tadi. Tadi sahabat kita ada sebutkan tentang beri salam, kemudian cakap perkataan yang baik. Kemudian Ustazah kena cakap dengan betul, dengan lembut Ustazah. Okey, dah betul dah tadi yang pertama. Siapa jawab? Haifah. Haifah ke tadi? Kan Akilah. Okey, memulakan dengan salam. Kalau kita sebagai seorang Islam, kita mula dengan Assalamualaikum. Itu yang paling pendek, Aiman. Kalau panjang sikit, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh lah. Hello, what's up bro? Tak boleh Tak boleh. Tak boleh. Bagi salam dulu. Assalamualaikum. Yang panjang sekali, yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Okey. Tetapi eloknya kita Assalamualaikum sudah
Memadai. Okey Ustazah. Yang seterusnya? Seterusnya memilih kata-kata yang baik. Ya? Kalau sekiranya kita nak bercakap dengan seseorang, tak kira lah siapa di hadapan kita, komunikasi dengan baik. Seperti mana dalam video tadi. Video tadi dilakukan oleh adik Amna dengan ibunya. Oh, ya ke? Melihat tadi adik-adik dah lihat kan? Pandai Amna berlakon. Meminta izin nak menolong. Ibunya melipat kain. Okey. Komunikasi yang lemah lembut yang baik. Dan mestilah kita sopan dan berlemah lembut di dalam percakapan kita. Kerana ini semua macam tu Ustazah. Lembut sangat cakap. Assalamualaikum Ustazah. dia lembut tu bukannya perlahan Aiman. Bukan perlahan. Dia boleh cakap dengan dengan suara yang kuat, bukan tinggi keras. Okey. Tapi berlemah lembut. Kan? Kan kena lembut kan. Bukan lembut macam tu ya. Bukan lembut macam tu. Bukan Okay. lembut. Asal adik-adik faham kot lembut macam mana. Lemah lembut dan sopan. Bukannya kita kasar. Contohnya macam ibu kita di hadapan, kita langgar je macam tu kan. Cakap tidak sopan. Okey. Seterusnya mengikut keperluan. Sekiranya ada sesuatu yang nak disampaikan, nak bercakap, kita bercakap. Seperti mana Rasulullah SAW kita telah berpesan, anak-anak ingat. Take note ataupun catat nota. Dua perkara Rasulullah SAW berpesan kepada kita. Apa tu Ustazah? Yang pertama, kita mestilah bercakap perkara yang baik-baik sahaja. Baik sahaja. Pertama. Baik sahaja. Yang kedua? Yang kedua, bercakap memperkatakan sesuatu perkara yang perlu sahaja. Kalau tak perlu? Kalau yang tak perlu, tak ada apa lebih nak baik? cakap, lebih baik diam. Macam tu. Boleh ingat tak anak-anak dua perkara yang Nabi pesan kat kita? Okey Ustazah, saya ulang Saya ulang Okey, Aiman ulang. Yang pertama tadi Ustazah ada sebutkan, Nabi SAW menyebutkan yang pertama cakap yang baik-baik Ustazah. Cakap yang baik-baik je. Okey, yang kedua kalau tak ada apa nak cakap, lebih baik diam. Baik Betul Ustazah? diam. Okey, macam tu. Dan seterusnya Ustazah? Sekarang ni kita diam. Kalau tak ada apa-apa nak cakap, kita diam. Jangan kita Diam hello. je. Hello kawan geng. Hello geng. Kita tiba-tiba duduk. Kita tak ada kerja. Kat rumah kan banyak masa. Ni cucu sekolah ni kan. Hello geng. Hello bro. Macam tadi contoh kan. Kita nak mengumpat ngapa. Jangan. Hari ni ada isu panas tak? Ada isu panas. Lebih baik kita diam di rumah. Kita buat kerja sekolah kita. Kita membaca buku untuk menambahkan ilmu. Okey, seterusnya. Mengikut keperluan, memberi perhatian. Okey, sekiranya kita bercakap macam Ustazah bercakap dengan Abang Aiman tadi, macam murid-murid kita ni lah. Macam murid-murid kita. Fokus. Memberi perhatian tu memberi tumpuan. Fokus kepada orang yang kita bercakap itu. Supaya apa? Supaya kadang kita lihat kita bercakap, mata kita memandang perkara lain. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan hati tidak jujur kan. Macam saya tu buat Ustaz. Saya tak cakap saya main telefon. Tak main je. Kadang orang kata apa? Orang kata tak beradab lah. Tak beradab pun ada kan. Tapi Ustazah, poin yang terakhir ni memang sangat penting. Apa dia Ustazah? Okey, poin yang terakhir ni tidak berbohong dan menyakiti. Ini sangat-sangat penting yang Ustazah nak ingatkan kepada anak-anak yang di dalam Google Meet, anak-anak murid Ustazah yang sedang menonton di Didik TV dan juga kepada semua yang berada di rumah. Ini yang paling penting. Jangan sesekali kita berbohong dan menyakiti di dalam setiap komunikasi kita. Sama ada komunikasi secara berhadapan ataupun secara menggunakan alat, berWhatsApp, bermesej kan. Berhati-hati mengeluarkan perkataan, ayat ataupun kata-kata yang boleh menyakiti hati orang lain. Baik Ustazah, lepas ni kita nak minta murid-murid kita berdialog Ustazah. Berkomunikasi bersama kawan. Bersama dengan kawan-kawan mereka, kita nak dengar macam mana beradab ke biadab Ustazah. Beradab. Okey. Beradab. Ataupun beradab Ustazah. Kita berehat seketika, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini terus ke Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Tahukah anda
Rasulullah SAW mengingatkan manusia supaya peliharalah antara dua, iaitu berkata yang baik dan jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Kembali dalam Teroka Didik TV KPM. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, manakan sama ustazah seorang. Oh, sukanya nampak pantun saya sedap. macam betul tak betul je. Sedap berbunga-bunga rasa hati Ustazah. Tapi Bahasa orang dulu Ustazah, diorang ni suka berpantun. Sebab diorang ni beradab dalam berkomunikasi ni. Orang kata kalau jual tu kena beli Ustazah. Kena beli. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Kita nak bersama dengan Ustazah murid-murid tak bawa kita. duit lain nak beli. Okey, murid-murid kita akan berdialog pada hari ini. Kita nak tengok macam mana cara mereka untuk berdialog ataupun bercakap bersama dengan kawan-kawan mereka. Sama ada beradab ataupun tidak beradab. Okey, baik Ustazah. Ya. Kita nak mulakan dengan siapa ni Ustazah? Okey, kita mulakan dengan pasangan yang pertama. Okey, pasangan pertama siapa? Okey. Situasi kita yang pertama sedang belajar. Ada gambar murid, ada gambar guru. Guru mengajar murid di dalam kelas belajar. Okey, apakah agaknya dialog yang sesuai seperti mana yang kita belajar tadi, adab-adab berkomunikasi di dalam kelas semasa dengan guru. Okey, pasangan mana yang kita akan pilih ni Aiman? Okey, Ustazah. Sedang belajar. Okey, siapakah? Amnah, angkat tangan. Siapa? Sila angkat tangan. Okey, Okey, Ryan. Muhammad Ryan dan Amnah. Okey, baik, silakan. Okey, silakan dialog yang beradab. Okey, semangat sikit Komunikasi tau. yang beradab. Ketika kena berlakulah jadi guru, seorang jadi murid. Siapa Okey. jadi guru, siapa jadi murid ni? Silakan. Mesti lelaki jadi guru. Dalam gambar lelaki jadi guru. Betul lah. Okey. Siapa nak mula dulu ni? Silakan. Okey, silakan Amna. Dah on ke mikrofonnya tu? Sila on mikrofon. Okey. Sekali lagi Amna. Oh, tak on tak. Okey. Masih Sekali belum lagi, dengar. Amnah. Ustazah masih belum dengar. Boleh? Okey, tak apa. cuba Sebelum lagi. kita nak... dah dah ada dengar. dah suaranya. Sekali lagi Amna, boleh mula daripada awal? Cikgu, izinkan saya bertanya, apakah tajuk pelajaran kita hari ini? Baiklah Amnah. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah komunikasi berkesan Amnah. Alhamdulillah. Okey, Okey. kita lihat. Kita lihat Aiman. Itu cara dia, Zah? Bagaimana cara kita nak bercakap dengan guru di dalam kelas. Cikgu dia comel lah Ustazah. Mesti cikgu comel, murid pun comel. Betul. Okey, baik Ustazah. Ada lagi Mudah-mudahan tak besar situasi jadi lain? cikgu betul Amin. Ada lagi tak situasi lain lah Ustazah? Situasi yang kedua, okey, itulah contoh ya anak-anak. Situasi bercakap bercakap dengan guru ketika sedang belajar. Baik. Okey, seterusnya situasi kedua, perbincangan kumpulan. Di dalam kumpulan ramai-ramai, bukan kita seorang. Nama kumpulan mesti ada ramai lebih daripada 2 dan 3 orang. Okey. Okey. Bagaimana dialognya? Ah, Okey, siapa silakan. pula? Siapa pula? Silakan. Untuk situasi Sila yang angkat tangan. kedua. Ya, kita Okey, ada Naufal. dengan pasangannya Akila. Okey, silakan. Betul, Akila. Siapa mula dulu ni? Nur Akilah dan rakan-rakan, boleh tak berikan saya idea bagaimana untuk menyiapkan tugasan ini? Oh, nak siapkan tugasan. Boleh Naufal, begini caranya ya. Lembutnya kan? Ya Allah, Lembutnya Ustazah. Aiman. Bagusnya Akila Bagus, ni. beginilah. Tapi Ustazah saya suka tadi sebab komunikasi Naufal betul. dia ada kata minta tolong Ustazah. Minta tolong. Tu di antara Izinkan. adab juga, Ustazah, kan? Adab, betul. Okey. Yang kedua tadi dia ada sebut tadi apa Ustazah? Izinkan Izinkan. Oh. Begitulah kita di dalam kelas ke apa kan dengan guru. Kalau kita haus, kita minum air, air di atas meja kita dalam kelas. Contoh masa di dalam kelas, masa okey. kita belajar di kelas. Cikgu, angkat tangan dulu.
Cikgu, izinkan saya minum air. Itu adab-adab. Itu adab dia? Murid dengan guru ketika dia dalam kelas. Okey. Jangan kita main langgah je, Aiman. Ustazah tengok Tak boleh, murid kita ramai. Tak minta izin dah cikgu. Ustazah? Minum je. Langgah. Izinkan saya untuk mengenakan cecair pembasmi kuman. Ya. Boleh, Ustazah? Boleh, silakan. Terima kasih, Ustazah. Boleh, Aiman, silakan. Macam tu. Okey. Itu Okey, situasi ya. ketika mana perbincangan kumpulan. Kumpulan. Ada lagi, Okey. Ustazah? Ada lagi. Okey. Seterusnya, di perpustakaan. Okey. Bagaimana suasana di perpustakaan yang sunyi, tidak boleh mengganggu orang yang lain. Okey. Siapa pula lepas ni? Siapa pula lepas ni? Siapa? Okey, dah angkat tangan tu. Silakan Haifa. Ilham dan Haifa. Alright. Haifa, jom kita berbincang secara perlahan-lahan supaya tidak mengganggu orang lain. Okey. Bisik je, bisik. Baiklah, Ilham, jom. Okey, sekali lagi Haifa. Haifa sekali lagi. Baiklah, Ilham, jom. Ustazah. Kita dalam percakapan ni, Ustazah. Jangan bising-bising. Tak boleh, tak baik. Mengganggu orang lain. Okey, baik Ustazah. Itu adab kita berkomunikasi dalam perpustakaan, betul. Ustazah. Okey, ada lagi seterusnya. Seterusnya. Seterusnya adik-adik semua dah pasangan dah habis. Okey. Kita pula Kita berdua, Ustazah. Okey, baik. Okey, kita pula kena berlakon bersama-sama bersama-sama dengan keluarga. Saya sebagai anak. Anak, ibu. Ustazah sebagai ibu, Ibu. Okey. Ibu. Kakak muda sikit. Okey. Okey. Ibu, boleh ibu ambilkan saya buah tembikai, ibu? Okey. Kakak lah. Kakak boleh ambilkan saya. Kakak kena garang sikit. Kakak, tolong ambilkan saya buah tu, Kak. Adik yang nakal ni. Adik nakal ni. Okey, baiklah dik. Ini kakak baik sentiasa. baik. Baiklah dik. Okey, ini buahnya dik. Cepatlah sikit, Kak. Lapar dah ni. Okey, makan. Habiskan. Boleh ke, Ustazah, saya cakap macam tu? Boleh. Boleh, sebab dia itu orang kata dia bukannya kurang ajar ke kasar ke dengan kakak dia. Bergurau. Bergurau. Kan adik-beradik dalam rumah kan selalu bergurau kan. Ya, Yang betul, penting niat kita macam mana kita penyampaian kita rasa kita nak marah ke, hati kita macam mana, ikhlas ke tak? Ikhlas ke tidak? Okey, baik Ustazah. Maklumlah dalam keluarga ni, Ustazah, kan? Ya, baik. Ustazah, kita nak tahu, Ustazah, berkaitan dengan kalau kita cakap elok-elok ni, Ustazah, apa kebaikan dia? Tapi lepas ni, Ustazah, boleh tak? Okey, lepas Okey, ni. murid-murid Boleh. jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan kita akan ceritakan tentang bagaimanakah kebaikan dia. Tapi sebelum kita rehat, Ustazah, apa kata kita cerita dulu, Ustazah, tentang kita apakah cerita sedikit. Belajar kepentingan Ya. beradab ketika berkomunikasi. Okey, baiklah. Silakan. Okey, baiklah anak-anak. Terus memberi perhatian Okey. kepada kelas kita hari ini. Okey, jom kita lihat kepentingan beradab ketika berkomunikasi. Apakah kepentingannya? Terbahagi kepada 3, iaitu kepada individu, masyarakat dan negara. Individu diri kita lah anak-anak. Diri kita sendiri. Okey. Diri Ustazah, diri Abang Aiman, diri anak-anak. Baik. Okey, kita lihat kepentingan kepada individu. Mestilah mendapat pahala. Sekiranya kita mengamalkan adab-adab berkomunikasi ini, Allah Okey. akan memberi kita pahala ganjaran yang besar. Baik. Okey. Kemudian disenangi oleh orang sekeliling kita. Aiman jadi sayang, suka kepada ustazah. Murid-murid suka kepada ustazah. Betul. Kawan-kawan ustazah pun suka dan sayang kepada ustazah. Okey, seterusnya mengeratkan silaturahim. Okey, bila ustazah berbicara, berwasap, bermesej dengan Aiman dan anak-anak dengan cara yang baik, lemah lembut, secara tak langsung kita akan rasa pertautan hati itu lebih rapat dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Okey, itu individu, Ustazah. Dari sudut individu. Kalau masyarakat pula, Ustazah? Okey, jom kita lihat dari sudut masyarakat. Kepentingan beradab, adab ketika berkomunikasi. Yang pertama, memupuk sifat hormat menghormati. Begitu juga dalam keluarga kita. Kan, kalau kita menjaga adab ni, bercakap lemah lembut, sopan, hormat menghormati, kita jadi baik tak keluarga kita? Keluarga kita rasa hubungan yang rapat tak? Kan? Betul. Jadi rasa mesra, akan timbul rasa hormat dan menghormati kakak dan kepada abang. Contoh tadi kan lakonan kita.
Adik menghormati kakak, kakak menghormati Adik adik. nakal lah. Adik biasa perangai dia dengan nakal, kita kakak boleh terima kan? Betul. Okey, Sebab dan yang paling menghormati. penting Ustazah, dia juga memberi kesan kepada negara Ustazah. Ya. Okey. Masyarakat tadi ada lagi satu poin satu dia. lagi Ustazah. Okey. Yang penting mengelakkan permusuhan dan kebencian. Iya, betul. Sama Permusuhan. jiran Ustazah Sesama jiran terutama dalam masyarakat. Kawan-kawan kan, dalam masyarakat kita ada kawan-kawan, ada jiran. Maknanya mengelakkan permusuhan dan kebencian. Tak ada nak bermusuh, nak benci-membenci, nak marah kan. Okey, seterusnya. Tentang negara. Boleh masuk lagi dalam negara. Silakan. Okey, yang pertama dapat memelihara kedamaian negara. Negara kita akan rasa kita hidup dalam negara akan rasa selesa kan. Negara akan tenang, damai dan harmoni. Yalah, tak adalah gaduh-gaduh Ustazah kan? Tak adalah gaduh-gaduh, permusuhan kan. Bukan kata kita sesama Islam kita, jiran sesama Islam kita saja, Aiman. Dengan jiran-jiran yang non-Muslim, yang bukan Islam pun kita kena beradab ketika bercakap. Baik, dan kesannya Ustazah, menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Menjamin keselesaan hidup di dalam negara kita. Okey Ustazah, dan kita nak tanya soalan dengan murid-murid kita ni Ustazah. Jom kita nak tengok. uji minda. Kita nak uji minda mereka. Adakah mereka ni boleh jawab kefahaman soalan, tapi selepas ini boleh Ustazah? Boleh. Bagi dia standby dulu. Standby, jangan ke mana-mana. Okey, kita kembali selepas ini. Seroka Didik TV KPM. Assalamualaikum Akila, hai. Waalaikumsalam Mazika, hai. Boleh tak saya pinjam nota dan komunikasi awak? Boleh. Esok saya bawa ke sekolah ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Tahukah anda? Bercakap sopan melambangkan kemurnian hati dan memelihara komunikasi mengeratkan silaturahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Ustazah. Kalau jadi suka cakap kuat-kuat macam tu boleh ke Ustazah? Ini cakap kuat ni macam nak cakap 1 kilometer. Kalau jauh tu boleh lah Aiman. Boleh lah. Kan? Tapi kalau dekat-dekat kalau dekat-dekat ni macam Perli Ustazah ni. Macam Ustazah ni dah tak dengar sangat ni. Macam tu. Dia janganlah cakap kuat-kuat. Kecil hati Ustazah pula nanti kan. Kecil hati Ustazah nanti. Baik Ustazah. Tadi murid-murid kita dah belajar berkaitan dengan kepentingan, adab-adab sebagainya. Apa kata kita test murid-murid kita boleh Ustazah? Okey, jom. Okey, soalan pertama. Soalan pertama. Pengertian apa tajuk yang kita belajar hari ini? Ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Apa jawapannya? Anak-anak nampak tak? Apa jawapannya? A, B, C atau D? Angkat jawapan. Kalau ada angkat jawapan. Okey, jawapannya A. Jawapannya A, betul. Betul Komunikasi. Okey, kita bagi markah cikgu dekat Ryan. Kita bagi markah. Okey, Ustazah catat. Okey, soalan yang kedua. Yang kedua, okey. Apakah hukum menjaga adab berkomunikasi? Silakan. Angkat jawapan. Siapa Jawapannya? yang jawab? Okey, kita paparkan di skrin. Okey. Ada? Apakah hukum menjaga adab angkat berkomunikasi? Angkat. A wajib, B harus. Okey, bagus. Semuanya betul. Semua betul. Yang ketiga? Yang ketiga, apakah tindakan anda sekiranya pelawat datang ke sekolah anda minta menunjukkan arah jalan ke pejabat. Yang pertama, tidak menghiraukan pelawat tu. Biarkan je. Biarkan je, saya kata. Yang kedua, bercakap sambil lewa je. Yang ketiga, bercakap dengan sombong. Yang keempat, D, menunjukkan arah dengan sopan. Okey, jawapannya mana satu murid-murid? Okey. Oh, D, betul. Bagus. Semua jawab D. Baik, kita ada lagi soalan Ustazah? Ada lagi. Yang keempat.
Apakah akibat tidak berkomunikasi dengan baik? Yang pertama, disayangi oleh masyarakat. B, mendapat ramai kawan. C, dipandang serong oleh masyarakat. D, menaikkan imej negara. Yang mana satukah jawapan yang betul? Okey, murid-murid kita beri jawapan C. Ustazah, betul ke? Betul. Betul. Kan? Akibat tidak berkomunikasi dengan baik ialah dipandang serong oleh masyarakat. Akibat. Betul. Okey, baik. Dan soalan yang terakhir, berikut adalah contoh sifat Rasulullah SAW. Kecuali A, menggunakan bahasa yang baik, B, bercakap bohong, C, ucapan yang jelas, D, sentiasa bersederhana. Okey, apa jawapannya murid-murid? Okey, murid-murid kita beri jawapan B. Ustazah, betul ke? B. Bercakap iaitu bohong. Bercakap bohong. Jadi Nabi tak bercakap bohong kan, Ustazah? Tapi Ustazah, kita nak tahu juga bagaimanakah caranya Nabi SAW beradab dalam berkomunikasi. Boleh Ustazah ceritakan? Okey, jom kita lihat bagaimana komunikasi bijak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercakap benar. Kita kena ikut jejak Rasulullah, mencontohi Rasulullah dalam bercakap benar. Sekiranya kita tidak boleh berdusta, semata-mata untuk memberikan kawan kita ketawa, memberikan orang ketawa. Kita sanggup mereka cerita nak bagi orang ketawa, tetapi cerita itu tidak benar, tidak boleh. Okey. Seterusnya? Yang seterusnya, Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Bahasa yang baik dan teratur. Bahasa yang baik dan sopan serta lemah lembut. Kan? Tidak sesekali Nabi bercakap kasar. Dengan baik. Seterusnya, Ustazah? Dengan orang yang dia bercakap lah, baginda bercakap. Seterusnya, ucapan yang jelas. Kita kena bercakap dengan audien kita tu dengan jelas. Sebab Nabi pernah, Nabi kita pernah 3 kali dia ulang cakap. Nak apa bagi, tu? 3 kali ulang cakap, nak bagi orang itu faham dan jelas apa yang diucapkan. Kan? Okey. Baik. Ustazah, seterusnya. Maknanya kita kena mencontohi Nabi SAW dalam pertuturan kita, Ustazah. Baik, Ustazah, last. Seharian. Sebab kita dah kehabisan masa, Ustazah. Adik-adik kena jaga di dalam chat, kadang dalam PDPR kita ada komunikasi di dalam chatting, semua kena berhati-hati. Kita ber-WhatsApp ke apa, kena perkataan yang baik-baik sahaja. Okey, baik, Ustazah. Last, Ustazah. Mungkin Ustazah boleh ceritakan apakah dia? Bersederhana. Ada lagi sentiasa bersederhana. Kita tertinggal lah. Nabi ni tidak sentiasa bersederhana, bercakap dengan sederhana. Nabi tidak pernah bercakap terlalu banyak dan tidak terlalu diam. Bercakap apa yang perlu, seperti mana yang Nabi kita pesan di awal tadi, yang Ustazah dah maklumkan. Bercakap perkara yang baik dan yang berfaedah sahaja. Kalau yang tak ada apa nak cakap, lebih baik kita diam. Okey, baik, Ustazah. Mungkin Ustazah boleh ceritakan kepada kita, Ustazah, sebagai rumusan kita, Ustazah, pada hari ini, kalau kita tak beradab, apa akibat dia, Ustazah? Sebagai rumusan kita pada hari ini. Silakan. Kita ada dalam satu hadis, sesiapa daripada muttafaqun alaih, kata maaf Ustazah kalau salah. Okey, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bagaimana? Maka dia hendaklah bercakap perkara yang baik-baik sahaja. Kerana ada lagi hadis, sekiranya kita bercakap perkara yang tidak baik, mesti ada malaikat, kita ada malaikat yang mencatat, kan, kebaikan dan keburukan. Jadi kita kena berhati-hati di dalam percakapan kita seharian. Okey, sebagai rumusannya, sesungguhnya komunikasi kita seharian, komunikasi yang sihat, yang baik, akan menjamin kesejahteraan emosi kita, akal kita, mental dan fizikal kita. Jadi kita jadi seorang yang sihat, cergas, aktif dan hidup dalam keadaan yang bahagia. Alhamdulillah. Seperti mana anak-anak sekarang, kan, ceria, bahagia je masuk kelas. Sebab sentiasa mengamalkan aktiviti yang komunikasi yang baik. Beradab komunikasi. Baik, Ustazah. Jadi Ustazah nak last kali Ustazah nak anak-anak amalkan apa yang kita belajar, adab-adab komunikasi pada hari ini di dalam kehidupan seharian.
Jangan lupa pesanan Nabi yang 2 tadi. Okey, maknanya kata baik ataupun diam tu lebih baik. Lebih baik. Kerana bercakap tidak Okey. baik, kita ada catatan amalan kita. Okey, terima kasih banyak Ustazah. Rezeki kita jumpa lagi. Kita bertemu lagi di hari yang lain. Saya Aiman Sufian. Kita berakhiran teroka Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.